Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berkongsi tentang kaedah rawatan Islam berkaitan gangguan makhluk halus jin, iaitu scan. Ya. Baik, dalam scan ni kita ada berbagai kaedah sebenarnya untuk mengetahui, untuk mengesan apa jenis gangguan yang berada di dalam tubuh pesakit. Ya, ada pelbagai contoh yang untuk kita kesan scan yang seseorang pesakit mengalami gangguan makhluk halus, iaitu contoh kita boleh suruh pesakit membacakan ayat-ayat ruqyah. Contoh yang paling ringkas iaitu suruh pesakit baca ayat kursi. Ya, contoh suruhlah dia baca berulang-ulang. Ya, berulang-ulang ayat kursi tu. Ya, jadi kesan jika seseorang manusia tu ada makhluk jin yang menumpang dalam tubuh badan, iaitu badan akan kemungkinan akan sendawa, ya, sendawa atau batuk, ataupun menangis, menggigil badan, kepanasan, dan ada pelbagai lagi simptom yang akan timbul daripada tubuh pesakit bila bacaan ayat kursi tersebut dibaca berulang-ulang. Itu satu contoh, satu contoh untuk scan, untuk mengetahui kalau dalam badan kita ni ada jin yang menumpang, macam tu. Scan ni kita sebenarnya untuk kita nak tahulah, mengesan keberadaan jin dalam tubuh badan kita. Setelah kita ni, kata contoh, selalu susah nak tidur malam, kan, badan ada tanda-tanda lebam, marah, baran, tu antara simptom juga, ya. Dan kita lakukan scan ni untuk tahu, ya, pesakit mengalami gangguan jenis apa, ya. Kemungkinan seperti yang semua pun masyarakat Malaysia sekarang tahu, kan, ada yang daripada dulu ada gelaran seperti sihir, ada gelaran seperti saka, ya. Gelaran-gelaran tu memang dah sinonim dengan kita masyarakat Malaysia, ya. Jadi scan tu antara tujuannya untuk tahulah, ya, jenis-jenis apa yang mengganggu seseorang tu, ya. Dan pada masa kini, ya, kita juga ya, zaman berkembang dan pengetahuan teknologi kita pun berkembang, ya. Begitu juga dengan scan. Scan pun dah berkembang juga dah. Jadi scan ni bukan kata kita boleh scan secara berhadapan saja, ya. Secara berhadapan kita baca ruqyah apa semua untuk scan. Sekarang tak ada macam tu. Sekarang dah lebih advance lagi dah. Contoh, dekat handphone pun dah boleh dah, ya. Dekat handphone pun kita dah boleh scan orang tu. Orang tu duduk kat mana? Kita duduk dekat tu, contoh dekat Selangor, ya. Perawat duduk kat Selangor, pesakit duduk dekat mana? Kat Sabah, kat Sarawak. Guna telefon, voice call, ya, voice call. Kita ruqyah dan nanti akan akan memberi kesan kepada pesakit yang kita ruqyah tu. Dan video call pun boleh. Sekarang video call pun boleh untuk kita gunakan sebagai kalau kita nak scan, ya. Okay, kita scan, kita buka video call, pesakit buka video call, kita baca ruqyah, kita nampaklah berhadapan, kan. Jadi kita boleh nampak macam mana keadaan situasi pesakit lepas kita scan tu. Kat situ pun kita boleh dapat tahu, boleh scan juga, ya. Dalam kita scan kesan gangguan yang apa juga yang dalam badan tu, kita tetap tak lepas daripada dua perkara iaitu ada kesan positif dan ada juga kesan negatifnya, ya. Satu, yang positif, kita dapat mengetahui lah, dapat mengetahui rupa-rupanya kenapa pesakit ni
selalu tak boleh tidur malam, sampai pukul 6 pagi kan dah subuh baru boleh tidur. Selalu macam tu. Jadi bila scan ni kita boleh tahu apa punca dia, kenapa kan. Dapat, dan kita dah tahu tu, kita dapatlah tahu apa yang perlu kita lakukan lepas tu kan. Kita dah tahu dah punca dah apa tu. Okey, kita dapatlah tahu macam mana nak rungkai benda tu, nak selesaikan macam mana, apa yang perlu dia lakukan, ya. Tu semualah. Dan kita dapat tahu, rupa-rupanya si pesakit ini rupanya dia ada yang menumpang selama ni dekat tubuh badan beliau, ya. Kita dapat, maksudnya kita dapat rungkai lah luaran dan dalaman kenapa masalah dia ni macam ni kan. Selalu katakan contoh, selalu migraine kan, macam tu, selalu sakit perut. Kalau yang wanita contoh selalu kalau dia uzurnya panjang, macam tu kan. Nanti okey dah habis putus sekejap, lepas tu uzur semula kan. Tu antara simptom kalau seorang tu ada gangguan, dan kita dapat tahu semua, kita dapat selesaikan insya-Allah. Itu antara yang kesan positif. Dan kesan positif pun ada juga, kita kena tengok juga kesan positif. Antaranya sekarang scan boleh, macam saya sebut tadi tu, jarak jauh lah, jarak jauh. Kita guna handphone, perawat di KL contoh, sakit di Sabah Sarawak contoh, ya. Cuma boleh lakukan begitu, cuma kita nak kena fikir juga, kita kena ambil berat juga jika terjadi apa-apa di luar jangkaan, semasa kita menjalankan scan tu, di luar jangkaan. Maksudnya orang tu pesakit tempat lain, nanti kalau kita buat ruqyah scan tu kat sana dia melompat dah, dia melompat kat tu, contoh jadi rimau, mana tahu jadi rimau, jadi silat ke kan, merasuk silat, kan dia dah menjadi sesuatu yang perlu kawalan yang serius kan. Tapi kalau kat masa tu kat sana tak ada siapa pun yang boleh buat apa semua, kelang kabut masa tu kan. Perawat pula perawat kat Semenanjung, macam mana kan. Jadi sebaiknya janganlah kalau nak scan tu jarak jauh tu, jangan. Kita kena fikirkan kesan dia tu. Jadi lagi satu kesan negatif dia, kita scan tu kadang-kadang kalau kita tak mahir, kita terus percaya apa-apa juga pengakuan daripada jin-jin yang mengaku, yang ditanya. Contoh kan, alamat scan tu kita dapat macam ni, ini dari sana, dari sini, tak boleh. Tak boleh, jangan macam tu. Kita jangan percaya info-info yang diberi oleh jin. Okey. Dan kita risau juga scan ni disalahgunakan oleh mana-mana individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi kalau sudah disalahguna ni yang bahaya ni. Bomoh ke, ataupun ada seseorang yang ada nak mengambil kesempatan, ni semua sangat bahaya. Ada kesan positif dan negatif dia. Jadi ini secara ringkas untuk perkongsian pada kali ini. Dan insya-Allah saya akan kongsikan lagi banyak lagi antara yang berkaitan dengan rawatan gangguan makhluk halus jin, ya. Dan saya perlukan sokongan anda untuk untuk memberi info lagi yang lebih untuk pengetahuan atau ilmu kepada anda semua, ya. Akan ada lebih lagi lepas ni insya-Allah. Cuma nanti tekan subscribe, like and share, ya. Itu sebagai tanda sokongan anda lah untuk channel ni, insya-Allah, supaya channel ini dapat lagi memberi info yang berkaitan yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, ya. Okey. Untuk pesanan terakhir saya, patuhi SOP, ya, dan jaga diri anda baik-baik, keluarga, ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Lain dari yang lain.